Boleh jawab? Ulang balik soalan. Kasnya. Okay, soalan Mimi, you kenal tak orang tu, downline you punya prospek tu? Okay, you form kan, maksudnya kalau contoh downline I bagi tahu, Mimi, saya ada lah sini prospek semua kan. So bila akan korek siapa dia ni? Dia buat apa? Oh, bisnes apa? Kadang-kadang downline kita dia akan tahu, oh dia ni master stockist contoh. Master stockist Choco Alba. So dia akan tanya, berapa lama dah dia buat bisnes? Level apa dah? Income dia berapa? So that kita tahu downline kita tu dah korek habis tak? Dia dah form tak dengan dia punya prospek? So kita tolong dekat situ. So mungkin kita tak kenal dia directly, betul tak? Mungkin kita tak ada pun nombor telefon dia. So macam tu cara Mimi tolong my downline. Kita tanya soalan, so nanti dia akan sambunglah form dengan prospek dia sebelum masuk ke message tu. Jawab. Okay, Mimi berapa bulan dah buat? Alhamdulillah bulan ni bulan ke-9. 9. Berapa organisasi total? 700 lebih lah. 700 lebih. Alhamdulillah. So macam mana Mimi prospecting? Boleh cerita tak? Okay, so macam mana Mimi prospecting? Mimi menggunakan dua cara. Satu ialah social media, banyak dekat Instagram. Satu lagi ialah offline. Okay, Mimi bagi tips untuk dua orang, untuk dua cara. Okay, kat sini kita kena open minded. Jangan cakap, oh saya bukan influencer dan Mimi pun bukan influencer. So saya orang biasa, cuma saya memang buat bisnes. Jadi bisnes saya memang banyak dekat social media. Okay, tips Mimi ni, first Mimi buat cara Studio FC. Exactly apa yang Alan share tadi. Memang Mimi isi prospect list mengikut zaman. Ini kita punya Amirul Ajal lah. Ana pun ajar yang sama, Nadia pun sama. Susun ikut zaman. So daripada kita tadika sampailah Mimi buat bisnes sekarang, satu helai satu zaman. So I takkan campur sebab kita contoh Mimi akan buat macam ni. Okay, zaman aku bisnes. Okay, bisnes belajar dulu dengan Hasbul Brothers contoh. Okay, siapa kawan masa kita belajar dulu? Kita lihat dulu, jangan filter macam Alan cakap. Jangan macam, oh tapi orang ni dah kaya. Come on, ramai je orang kaya buat MBA apa? Jangan filter, tulis dulu. Alamak, dia ni dah takutlah nak approach saya. I buat tu dulu. Okay, kemudian apa yang Mimi buat, Mimi akan consult dengan upline. Okay, macam mana I nak approach orang ni? Dia ni macam mana? Itu dari segi offline lah. So nanti insyaAllah upline kita akan guide kita. Lepas upline dia cakap, contoh lah, itu Mimi jumpa Nadia dengan Ana. Okay, ni Mimi punya prospek. Macam mana I nak approach dia? Contoh kan? So dia akan bagi guidance. Lepas tu kita merujuk. Baru cakap merujuk tu sangat powerful. Merujuk, bagi tahu lagi. Merujuk, buat. Merujuk, buat. Macam tu. Tu satu. Lepas tu, okay, kita semua ada social media betul? Okay, ini again bukan untuk influencer. Semua orang boleh buat. Social media bukan tempat kita menjual. Social media ialah tempat kita berkawan. So, I tak suka betul orang tepek-tepek video-video banyak-banyak setiap minggu ni. So, Amway ialah lifestyle kita. Lifestyle apa? Gosok gigi, pergi kerja, kita buat apa, lifestyle lah kan? So, you buat sharing dekat situ. Okay, tips kan, you dah buat prospect list. Panjang baru you dah buat prospect list dekat dalam buku you betul? And you follow tak? You mesti ada punya. Ini cara macam mana kami diajar oleh upline. Satu minggu tu tengok 5 ke 10 orang. Ikut kapasiti kalau boleh 3 buat 3 je. Kalau macam Mimi memang nak laju, kita buat 10 orang satu minggu. So, I pick 10 orang dekat dalam buku yang ada dalam buku biru. I dah buat prospect list. Social media, Mimi seorang, Mimi tak consume content banyak tau. Kalau korang perasan Mimi banyak tak tahu macam tak tengok. Ana selalu cakap, kau tak tengok story aku So I pun tak sempat nak consume. So kita busy kan, kita nak pergi dynamite, so kita tak sempat consume. So, apa yang Mimi buat, contoh Mimi ada 10 orang prospect list. Semua prospect list Mimi ni akan turn on notification story and post diorang. Kita work smart. Kita tak nak kita random. Bukan betul MBA untuk semua orang, tapi kita tahu kapasiti kita minggu tu, aku mampu prospek 3 orang je. So kita fokus. Contohlah I nak ID Abu dengan Mutu contoh So 3 ni I make sure nama dia ada dalam buku biru. Social media dia Mimi follow, story dia I follow. I tak follow semua. I tahu kita ada mungkin kita follow 1000 orang. Mimi hanya akan keluar closely 3 orang yang dalam prospect list Mimi tu. Lepas tu whatever semua form Ana ada prospek lah macam ni. Nadia macam ni nak buat prospek ni. Baru saya ada macam ni. Macam mana nak buat? Bawa GHQ. Itulah flow macam mana Mimi bekerja. Sarah pula. Okay, soalan. Macam mana prospecting?
Okey, macam mana cara saya prospecting Okey, saya pun banyak menggunakan social media untuk prospecting. So, dan saya juga prospek, saya memilih orang yang saya nak prospek. Saya, kiranya saya banyak branding diri saya. Tapi bila saya nak prospek, saya akan pilihlah orang yang 3 kategori itulah: otak bisnes, positif, rajin. So apa saya buat? First saya branding diri saya. Kalau siapa yang ada follow saya dekat IG story, saya aktif dekat story. Jadi saya akan macam bagi orang nampak saya setiap hari. So buka pagi tu saya akan buka kedai. Cara saya buka kedai bukan saya jual barang, tapi saya akan buat video apa? Motivational. Assalamualaikum, selamat pagi. Itu sebenarnya video saya nak bagi tahu, korang kedai dah buka. Macam tu. Jadi orang akan nampak Sarah. Hari ni nampak Sarah, esok nampak Sarah. So saya nak orang nampak saya setiap hari. Itu cara saya. Lepas tu yang kedua, kalau korang perasan apa video story kedua saya? Protein shake. Sebab apa? Saya nak racun orang beli protein. Sebab bila dia buat kat riset, nanti dia akan bulan depan dah habis, dibeli lagi. Tapi kalau you contoh, vacuum, dia tak akan beli vacuum tiap bulan kan? Tapi protein dia akan beli. Dia dah konsum, dia dah suka, dia dah kurus, dia akan beli. Jadi itu orang kata apa, kedai saya lah. Cara saya buka kedai setiap pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan yang kedua, protein. Apa yang protein yang saya ambil, saya konsum, saya buat video tu. Video tu sebenarnya saya buat banyak-banyak, saya simpan. Lepas tu nanti saya ulang je balik. Saya akan tengok, 2 bulan lepas video, aku up balik. Sebab kadang penat nak buat. Dia kena bijak, jadi kita buat satu video. Video tu kita letak dalam satu album. Nanti kita potong-potong-potong. Lepas tu kita lepas tu esok, minggu depan, aku tak sempat nak buat begini. So kita edit balik, yang kat belakang tu kita kedepankan, macam tu orang tak perasan. Jadi kena pandai tipu juga. Okey, yang cara dan apa yang saya upload dekat story IG, dia pergi kat Facebook, kat story. Lepas tu saya download daripada Facebook story tu masuk ke WhatsApp. Sebab kalau kita download dari IG, dia tak keluar lagu. Pasal tak? Tapi dekat Facebook dia akan keluar suara semua. So saya download pergi kat WhatsApp. So dia akan kata apa, synchronize lah semua. Jadi yang dekat story, dekat WhatsApp ni ada kaedah saya buat. Apa saya buat setiap pagi, dah bangun, dah semayang, dah apa, dah buat protein shake apa semua, saya akan jalan-jalan di WhatsApp story orang. Dia ni anak dia sakit. Ni prospek saya ni. Babe, kenapa anak kau? Semoga sihat. So daripada WhatsApp story tu saya akan balas status untuk saya bina form. Itu cara saya. Daripada story kat IG saya buat, Facebook tak. Saya tak buat, saya hanya concentrate IG kat story dengan WhatsApp status orang je. Sebab kadang-kadang WhatsApp status ni lagi bagus tau. Sebab dia ada dalam kontak kita dah. Kalau dia ada dalam kontak kita, maksudnya dia dah rapat dah dengan kita. Jadi kita bina form je. Kena rajin jalan-jalan. Bukan jalan spoding nak tahu gosip ke tak. Korang buang masa lah. So korang kena tahu, korang kena tengok WhatsApp story orang. Dan if orang tu prospek korang, kat situ lah korang bina form. Kalau macam dia ada masalah, dia mulalah meroyan, merempan pasal bisnes ke apa. Babe, kenapa? Hope you okay. Love you, hugs. Dia kena macam tu. Kan? Lepas tu, babe, I kat KL ni, padahal kat Ipoh ni. Jom kopi-kopi. Gitu. So saya memang buat macam tu. Contoh, kalau saya ada satu prospek yang duduk di Subang Jaya, memang saya duduk prospek dia ni. Lepas tu saya akan buat macam ni tau. Saya akan macam WhatsApp dia, babe, aku kat Subang Jaya nak hantar barang. Padahal tak ada. Ada je kat Ipoh lagi ke apa. Saya akan buat macam tu. Konon-konon saya nak kat situ nak hantar barang. Mestinya saya nak jumpa dia. So saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa orang. Orang ingat sebenarnya kekuatan saya online. Sebenarnya kekuatan saya adalah offline. Saya sebenarnya susah nak jual barang. Saya tak pandai jual barang. Tapi kalau berdepan dia jadi senang. Jadi sebenarnya kekuatan saya offline. Bila berjumpa orang, kalau saya cakap, saya suka. Bila saya cakap, saya akan macam beria cakap kan. Jadi selalu sale tu menjadi. Kalau online ni dia kurang. Jadi you kena tahu you punya strength macam mana. Tapi untuk social media ni, honestly, saya belum lagi guna TikTok. Saya belum lagi. Ni baru
story kiranya dekat IG, dekat Facebook, dengan WhatsApp je baru saya main. Selama 9 bulan dalam MWay ni saya belum all out lagi dekat TikTok. Sebab saya rasa kan orang kata tak ada kenalan, tak ada kawan, tak ada, susah nak jual. Saya rasa korang just tak nampak benda tu sebab satu, korang tak datang kelas. Bila korang datang kelas, banyak ilmu. Macam saya mula-mula buat MWay tu, saya rasa macam siapa lah prospek tu, tapi dia ajar. Prospectus, form, dia ajar. Baru kita nampak rentak. Okay, so boleh sebenarnya, tapi satu je saya nak ingatkan. Kalau you kena branding diri you, kita bukan dilahirkan terus ada 200,000 follower. Tak. Macam saya, TikTok saya ada 200,000 follower. Bukan saya buka-buka daftar TikTok terus 200,000 follower. Tak. Benda tu kita build. Kita build daripada kata apa, mungkin dah 2-3 tahun lepas. Jadi it takes time untuk you build network you. Tapi you kena build lah daripada sekarang. Sebab sekarang ni zaman online. Ya, you kena build. Kalau you tak ada IG, download lah IG, buatlah, kena aktif. So cara nak aktif, kena sentiasa ada post, kena sentiasa orang kata bagi orang nampak kewujudan dia. Sebab nanti dia tengok Sarah, okay, hari ni Sarah, dia tahu Sarah buat MV. Tiba-tiba dia nampak orang tengah promo gila-gila vacuum robot. Dia kata, ya itu aku nampak Sarah promote. So dia akan pergi balik kat saya. That's why pentingnya you visible. Social media online ni, kita orang nampak kita nak jadi visible. Orang buka je Sarah lagi. Orang buka je WhatsApp, Sarah lagi. Gitu. Sampai tidur pun ingat Sarah. Jadi bila MWay pun ingat Sarah. So itu je sebenarnya social media. Tapi nak you kena offline untuk berjumpa orang. Itu sangat penting. Sebab online ni selalu dia boleh jadi tak jadi, dan bila kita reply dekat status, dia boleh jadi salah sangka. Even perasan tak, kalau kita letak caps lock pun kan, orang ingat kita marah. Padahal kadang-kadang nak cepat. Jadi salah satu juga saya belajar, saya banyak belajar dengan Abang Arun lah. Sebab saya ni takut nak call orang. Sangat takut. Bila masuk yang punya Abang Arun suruh call online, saya dah terketar lah. Call online macam mana ni Abang Arun? Sebab tak biasa buat. Jadi saya banyak berubah daripada situ. Saya banyak call orang-orang bawah saya. Dan saya kurangkan guna tulisan dekat WhatsApp. Saya banyak voice note. Sebab voice note pun bagus. Sebab dia macam Assalamualaikum. Nampak? Kalau cuba you tulis Assalamualaikum, salam. Salam. Tapi dia macam benda ni marah aku ke salam je. Tapi kalau you voice note, Assalamualaikum babe. Aku kat sini. Suara kita memainkan peranan. So belajar juga bercakap. Kalau you nak jadi orang yang hebat, ni saya belajar daripada Aznil Nawawi. You kena belajar tone suara tu kena jaga. Bila you cerita pasal produk, kena excited. Faham tak? Dia kena belajar tone suara tu. Itu baru insyaAllah orang akan attract kat you dengan lebih ni. Jangan, babe, kau nak tahu tak bulan ni dia promo. Aku tak tahu lagi. Jadi, babe, kau tahu tak bulan ni dia promo? Lain tak? So belajar juga tone suara tu antara saya belajar dengan yuran 7,000. Dekat Sulawesi bayar berapa yuran? Ya Allah, free of charge je. Saya nangis tau, saya masuk sini, Abang Harun ajar saya modal, ekor modal. Saya belajar dengan Najib Sadok 7,000 ya. Kat sini free of charge. Jadi, tolonglah kat sini semua free. Korang just kena datang kelas je. Tu je. Okay, Okay, berapa grup you sekarang? Grup saya dalam kan 600 orang dah. Alhamdulillah. Dan bulan lepas lah, April penutup, saya lahirkan seorang Go producer. Dia tak datang hari ni, alhamdulillah. Dan bulan lepas juga saya ada 2 pencen. Okay Ana, macam mana daripada online ke bawa ke offline? Okay, so Tadi kita banyak dengar pasal online kan. Dia sebenarnya dia punya keyword dia nak berjaya kena bawa ke kelas. Okay, macam mana Ana pun banyak nak follow tapi daripada offline daripada online ke offline. So basically apa yang saya buat adalah saya banyak gunakan online sebagai tempat untuk saya nak attract saya punya kawan-kawan, saya punya prospek lah. So apa yang saya buat, saya plan saya punya content tu. Maksudnya kita dah ada kan prospect list tu yang kita ada dekat buku biru tu, you all memang kena follow. Itu paling penting. So bila macam tadi Mimi ada cakap kan, okay, dalam sehari kita aim, kita nak prospek siapa. So contohlah saya nak prospek Siti ni. Kita dah tahu okay dia ni mungkin background dia adalah seorang business, buat business, mungkin ada anak, ada struggle apa semua. So penceritaan saya untuk beberapa hari tu adalah untuk tackle dia.
sampai dia perasan saya, ataupun saya memang akan selalu reply dia punya story tu supaya dia pun akan reply saya dan saya punya story akan appear dekat dia. So daripada situ yang kita orang kata bina that relationship lah. So daripada situ bila saya dapat communicate dengan dia, cakap, kita selit dan akhirnya saya akan bawa dia kepada terus ke HQ, macam tu. So bila dalam perjalanan kita nak dapatkan bawa dia pergi HQ tu, kita akan menghadapi benda macam lama apa nak cakap apa semua. Yang tu kita banyak refer lah pada kita punya upline. Saya memang banyak refer pada Gaston dan direct dengan Abang Harun. Saya tanya, okey orang ni macam ni. So macam ni saya nak cakap, macam ni saya nak bawa. Macam tu. Tapi yang menjawab persoalan Abang Harun tadi, online tu maknanya bila you all nak attract korang punya prospek tu, you all kena plan. Apa yang korang nak, korang plan konten tu macam memang tengah cakap dengan dia. Kita kena buat bisnes ni sebab ini akan memberi apa. Faham tak? So daripada situ, bila kita dah dapat capture dia, dan kita bawa dia ke HQ. Macam tu lah. Berapa size group you sekarang? Sekarang lebih kurang dalam 2,000 orang lah. Ya Allah. So, you dah break berapa platinum? Saya dah break, direct saya ada 3 platinum. So, Alhamdulillah bulan lepas saya ada 2 platinum baru. Kalau total 7 kot 7 platinum baru saya. Berapa lama? Dalam masa setahun lah. Bulan ni cukup setahun. Saya start buat bulan 5 tahun lepas. Ni bulan 5 dah bulan setahun. Apa yang buatkan boleh jadi cepat? Apa yang buat boleh jadi cepat Secara jujurnya saya cakap memang saya betul-betul follow sistem Studio FC apa yang ada lah. So daripada awal apa yang orang tengok sebenarnya hari ni kiranya NDT pertama saya sejak setahun saya masuk, saya nampak dia punya ajar tu daripada kalau orang zero knowledge. Betul tak you all datang hari ni? Zero knowledge you all website pun dia tunjuk macam mana you all nak masuk, nak register. Lepas tu macam mana apa yang nak buat first step. Pergi kelas, majlis ilmu. Kadang-kadang bila you tengok, you rasa macam majlis ilmu apa yang macam tak make sense. Macam mana daripada majlis ilmu you all boleh grow? Tapi di situlah you all akan dapat step by step macam mana you nak dapat orang, you nak growkan diorang, you all nak dapat sales dan seterusnya. So memang kalau you all nak cepat, Abang selalu cakap macam ni kat kita, kalau you all dah lama kat dalam ni tapi tak ada hasil tu, maknanya adalah cara salah yang awak buat. So macam ni nak betulkan tu, balik kepada punya upline, balik pada mentor, rujuk. Daripada situ you akan dapat cara yang betul. Abang lagi satu dia selalu tegur saya apa tau. Saya jawab, Abang tanya kan kalau awak ni, lepas tu saya jawab, ya Abang saya tengah buat. Awak ni lah buat betul ke tidak? So saya macam, betul ke tidak? Apa kesalahan saya kat situ? Saya tak rujuk. So maknanya walaupun kita rasa kita buat, tapi betul tak apa yang kita buat tu? So itulah pentingnya rujuk. So saya boleh kata memang saya boleh laju lah kan. Alhamdulillah dalam masa setahun, because sistem yang dah ada. And yang paling penting, nombor satu you all kena ingat, you all kena rujuk. Balik pada punya upline, balik pada you punya mentor. So insyaAllah you ikut jalan tu betul-betul, you akan dapat result yang you nak. Kenapa takut nak rujuk? Terutama dengan mentor. Dia jawab takut. Dia takut tu sebenarnya macam ni tau. Kita rasa macam, ni saya lah kot saya takut nak rujuk tu sebab saya rasa macam macam ni nak cakap macam apa dia? Tak bukan. Dia punya perasaan bila nak rujuk tu dia rasa macam alamak aku nak tanya ni macam tak apa je. Macam tu lah. Kita takut rasa macam mentor rasa macam benda lah benda ni pun nak tanya aku ke? Gitu. So saya rasa macam tu. Tapi abang saya cakap macam ni. Kalau awak tak macam ni ayat dia. Kalau awak tak ada recall. Tapi ayat dia something like this lah. Kalau awak tak rujuk, macam mana awak nak meningkat? Macam ni? Itu kan ayat abang. Itu kan ayat abang. Tapi dia something like that lah. Macam you nak meningkat, you memang kena rujuk. Sebab tanpa you nak rujuk tu, you takkan boleh meningkat. Saya tak ingat ayat tu apa, tapi ayat tu sedap lah sebenarnya. Baru nak cakap saya. Kalau saya kan saya cakap balik tapi itulah bendanya. Jangan ada rasa macam benda yang kita nak tanya tu bodoh ke apa ke, sebab kita nak belajar kan. So kadang-kadang saya rasa betul-betul. Pening ke? Kalau kita pening maksudnya kita ada pengabaran pening tak? Kalau pening, pening yang mana? Kalau pening baru ada peningkatan. Kalau tak pening maksudnya kita tak tahu apa. Tapi ayat-ayat abang selalu dia macam tu lah. So kita macam make sense lah. So macam Makan dalam makan dalam ayat dia. So bila tu you all kena pegang lah.
rujuk dan follow Studio SC punya sistem dekat-dekat, follow je. Dan insyaAllah orang memang capai. Contoh set matlamat tak? Set matlamat tak? Semua orang set. Tapi kalau main set tak betul? Meleset. So kita bukan main set lagi kan? Tapi apa? Mindset tak betul. Okay, contohnya bagi kita mindset tak betul apa jadi? Meleset. Ini je set diamond, emerald. Tapi kalau mindset tak betul, apa maksud dia mindset tak betul? Cara kerja. Okay. So ada soalan nak tanya dia Wak? Ada berempat kat atas ni. Okay. Okay, saya nak tanya akak kan. Contoh akak kata macam akak bagi voice note dekat WhatsApp kan. Saya ada insecure diri saya yang mana saya nak WhatsApp tu kan, jadi even husband boy, saya rasa macam buruknya suara aku. Seriously, saya jadi macam tu. Saya akan dengar betul saya delete. Saya dengar balik saya delete. Aduh, macam tu lah. So, macam mana nak buang insecure tu sebenarnya? Okay, agaknya dah tahu dengar kan? Okay, so basically sebenarnya kata apa confidence level lah tu kan, dia insecure benda-benda yang kecil, dan selalunya orang macam ni dia terlebih fikir. Dia rasa macam kau tak sedap, nanti apa orang kata. Okay, saya pula jenis orang yang redah je. Aku tak peduli apa orang kata, apa orang cakap belakang. Jadi buat je. Jadi basically you kena ajar diri you, buat je, cakap je. Sebab kalau you tak mula, you tak pecahkan tembok malu you tak pecahkan tembok ketakutan you akan stuck dalam zone yang sama je. You tak akan berubah. So untuk you berubah, you kena ada pegang big why. Big why aku nak bayar hutang ni, aku nak kena cakap juga, aku nak kena call juga. So you balik pada big why you akan kuat. Tapi you kena buat je, you don't care. Dan saya pun ada masalah tu juga. So bila diorang rakam saya dekat atas pentas, saya tak akan tengok, saya tak akan dengar. Serius, diorang suka dalam grup Sarah cakap, set the caption, aku buat bodoh je. Sebab saya pun ada masalah, nanti aku dengar lah, kenapa aku cakap macam ni saya takkan. So once saya dah cakap tu, habis-habis kat situ je. Saya takkan, tak payah dengar balik. Okay. Ada belakang soalan? Okay, ada soalan tak? Cepat. Kalau tak ada, di belakang ni. Kan? Free tau, free. Kat bawah jangan tanya. Okay, jap, ada sedepan. Okay, from apa ni, voice note tu, macam mana kita transition daripada yang kita cakap dia reply voice note balik untuk kita call. Sebab saya punya weakness saya gap yang tu. Kita dah start conversation sikit lah kan, tapi bila Abah Harun pun upline saya ke Aida cakap call, jangan WhatsApp. Tapi perbualan transition daripada yang macam itu ke call macam mana? Okay, bila you dah penat. Bila dah penat, you call. Sebab you nak sampaikan benda tu banyak. Jadi saya memang mula-mula macam tu. Lepas tu tiba-tiba, tak larat lah, aku tengah drive, nak WhatsApp lagi. Terus macam, sorry lah, tangan aku dah penat. Aku nak cakap ni, gini. Macam tu je. So, sampai satu tahap, you just have to push yourself. You macam, tu saya cakap tadi, you kena keluar daripada ketakutan tu. Sekarang ni, you takut. Dan saya ada satu cerita saya nak cerita. Sebenarnya saya takut cerita hantu. Saya sangat takut cerita hantu. Tahu tak apa saya buat? Tengok. Saya tengok cerita hantu. Tapi sepanjang cerita hantu tu saya begini je. Tapi saya paksa diri saya tengok juga cerita hantu tu. Sebab saya nak pecahkan ketakutan saya tu. Dan saya akan buat. Mula saya gini. Lepas tu dia dah gini sikit lah. Dan dia tutup. Macam tu. Lepas tu saya ajak kawan saya, Rina kalau pergi dengan dia best. Sebab dia tak pernah takut. Dia akan gelak je. Dia kena bodoh. Dia kena ada kawan macam tu. Kali ketiga saya pergi, saya dah pergi seorang-seorang. Saya tengok seorang. Itu cara nak pecahkan ketakutan you. Sebab kalau you takut, benda yang tu takut tu lah yang you kena hadap. Kalau tidak, you tak akan keluar dari ketakutan tu. Okay. Okay, last di belakang ni.
Right. Saya Rabia. Jadi saya ada dua soalan. Yang pertama untuk Kak Sarah. Okey. Pertama untuk Kak Sarah. Kak Sarah kan kata buat self branding kan. Okay, Kak Sarah ada limitation tak untuk setiap konten Kak Sarah? Contohnya, apa yang Kak Sarah tunjukkan dekat media sosial? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita punya leader, Anna dengan Mimi. So, biar perasan yang kebanyakan posting guys berkisar dengan lifestyle dan tidak menjual. Dan tidak diakhiri dengan kalau berminat, DM Mimi, DM Anna. So, mungkin ada yang nak share tentang tu. Terima kasih. Apa soalan pertama ni? Soalan yang pertama tadi ya, Sarah jawab. Personal branding, limitation. Oh, personal branding ni sebenarnya dia bukan sahaja berkait dengan apa kita buat, bisnes kita buat, tapi keluarga, aktiviti kita. Sebab kalau kita cerita pasal bisnes anyway je orang bosan. Kalau you perasan satu lagi, kalau time BOT, saya akan all out cerita pasal bisnes. Perasan tak? Saya akan buat story sampai berkait-kait pasal bisnes je nak tarik orang ni. Dan time, dia ada certain time you boleh buat. So kalau you tahu BOT bila berapa bulan ni? 11.5. So 11, lalu saya buat 3 hari lah. 3 hari sebelum 11.5 ataupun seminggu 11.5 tu kita all out cakap pasal bisnes. Contoh saya kacau sikit. Saya pernah tengok story dia dekat Insta. Dia tunjuk BOT, lepas tu dia tunjuk air terjun. Betul tak? Tak adalah dia BOT kan? Lepas tu dia masuk balik Insta pasal BOT lah. Sama juga macam Mimi yang lain buat. Maknanya kita cerita BOT apa semua. Lepas tu masuk ke family pula, masuk dengan anak pula. Macam anak pun tu lah. Dia tunjuk, lepas tu dia tunjuk mandi kolam dengan anak dia pula. Kan? Baru mula pun Sarah buat silap juga. Dia tunjuk apa? Kesusahan. Oh, saya daripada Ipoh ni on the way nak pergi HQ ni. Naik kereta api, apa kata kau ni macam budak. Baru kutuk dia punya. Betul tak Sarah? Betul. Jadi kat sini kita belajar kan? Apa yang salah? Sebab baru tak buat konten. Tak pernah ada konten. Kan? Tapi walaupun dia orang buat, baru sendiri tengok dan baru betul kan? Dan alhamdulillah sekarang tak payah lagi lah kalau nak dapat. Betul tak? Betul. Contoh macam promo, okey lah kalau you all out yang masa promo. Jadi sekarang ni janganlah ni start lagi. Sekarang ni kita cerita pasal lifestyle, pasal benda yang remeh-remeh. Jangan berat-berat ke orang awal-awal bulan tolong. Dia tiba, beli ni. Orang rimai. Jadi kena pandai balance kan. Nak berniaga, nak ajak orang bisnes, lifestyle mesti balance kan. Kena pandai belajar. Cara saya belajar, okey? Saya tak pergi berguru pun benda-benda macam ni. Observe macam mana orang hebat buat. Ya, itu cara paling bagus untuk belajar. Okay, cara saya buat story, macam mana dia boleh berkait ni. Saya ada belajar daripada seorang diamond di syarikat lama saya, dia daripada Filipina. Dia sebenarnya cerita nak jual minyak tu je lah. Tapi dia punya cerita daripada awal, dia cerita anak dia sakit, dia gendong anak dia. Saya macam kalau aku bukan ahli lah, aku dah beli kat dia. Daripada situ saya belajar, saya tengok story dia, hebatnya dia cerita dekat IG story dia. Oh macam ni dia buat, saya belajar. Oh story pertama macam ni, story kedua dia berkait-kait, dia membawa emosi saya. Lepas tu saya belajar, oh macam ni sebenarnya nak kaitkan orang dengan emosi. Jadi bukannya, tu nama dia story, dia ada apa? Page 1, page 2, jalan cerita tu ada. Jadi kena pandai. Cara nak belajar satu je. Pergi dekat IG yang orang yang you rasa tertarik tu, belajar. Macam mana dia buat? Janganlah pergi tengok terus beli, aku nak beli. Jangan, belajar macam mana dia buat penceritaan. Okay? Okey semua? Okay. Boleh ikut? Okey, so sebelum keluar lagi kita ada bayaran kejap, okey? Jadi atas tu secara semua? Ada soalan tadi? Soalan kedua tadi, soalan kedua. Okey, ada lagi. Okay last, macam mana, apa tadi? Biar cakap dekat WhatsApp story, kat IG story, tak ada DM macam tu kan? Okay, kalau Mimi lah tahu anak macam mana.
saya tak suka nampak benda tu menjual, and kita pun tak suka nampak benda tu kita tengah recruit. So, ni tips tak pernah share tapi pernah banyak share kat online lah, tapi saya share kat kita Studio FC kan. Okay, contoh saya dapat rejection, ni sebenarnya saya buat. Kalau korang nampak saya cerita pasal business, tiba-tiba macam ada rentetan tu, sebenarnya saya dapat rejection tadi sebenarnya. Okay, berbalik kepada saya punya work smart. Saya rasa saya work smart lah. Saya rasa, okay. Maksudnya kita tahu prospek kita tu siapa yang kita nak, betul? Kita bukan nak semua tu, walaupun katalah 2,000 orang yang tengok story kita bukan nak semua, tapi kalau dapat semua Alhamdulillah. Cuma kita work smart. So, contoh orang tu kata me, not yet, sebab I tengah busy. Okay, busy busy business, contoh okay, so I keluarkan testimonial daripada tim Studio FC yang buat business and dia busy. Contoh kita ada Amy busy. Contoh dia kata dia suruh rumah tak pandai buat business. So, I akan keluarkan siapa yang suruh rumah dalam Studio FC? Leaders. Okay, I akan sembang. Pak. Tak, I nak bagi dia baca je sebenarnya. And benda tu, Alhamdulillah, bila Mimi buat macam tu, kita nak orang tu PM kita balik. Oh, Amy macam mana dia buat? Kan kita boleh sambung balik orang. Kalau macam Mimi tak pandai. Macam Kak Sarah dia orang personal branding. Mimi tak. Mimi more kepada macam aku dapat rejection tadi, macam mana aku nak balas rejection, kita tak boleh nak balas kat situ, kita tak nak nampak defensif. Tapi kita kongsikan cerita, ada sebenarnya orang yang suri rumah yang berjaya dalam bisnes Amway ni. Ada sebenarnya orang yang ada banyak bisnes, yang dah kaya pun buat bisnes Amway. So kita just nak, orang kata share knowledge lah, niat dia share knowledge. And kebanyakan dia memang akan macam react balik lah. Macam tu je lah, faham tak? Itu sahaja, terima kasih, semoga bermanfaat. Okay, terima kasih. Berikan tepuk